Liberal International. Ya. Ada pihak mendakwa Parti Keadilan ni salah satu ahli di dalam organisasi Liberal International itu. Cuma silap lah masa dia buat recording tu. Masa dia recording tu, sebelum jumpa logo PKR tu, terjumpa logo gerakan. Itu sebab kalau nak kelentong tu, kan, cerdik lah sikit, edit lah, potong lah yang part gerakan tu, janganlah nampak, kan. Tapi sebelum keluar logo PKR tu, kan, keluar pula logo gerakan. Okey, kita nak bagi faham YB Fahmi pun apa ni bukanlah apa ni bila ada logo PKR dalam website tersebut bermakna bahawa PKR ini menyokong liberalism yang berkiblatkan kepada Israel dan menyokong apa juga yang dilakukan oleh Israel. Tak benar sama sekali kalau kita tengok saya rasa PMX hari ini Presiden PKR antara yang paling lantang dalam soal membela nasib umat Islam Palestin. Dan beliau membela nasib umat Islam Palestin ini daripada tahun 80-an tuan-tuan masa dia Ketua Pemuda UMNO. Dia Ketua Pemuda UMNO yang pertama yang telah membuat demonstrasi besar-besaran. Malah dia bawa turun Yasir Arafat dan Yasir Arafat mengangkat dia sebagai anak angkat Palestin. Korang ada? Tak ada kan? Dekat Malaysia ni kita banyak ambil orang Palestin jadi anak angkat. Tapi Yasir Arafat datang kat Malaysia ni ambil anak Malaysia jadi anak angkat Anwar Ibrahim. Itulah nak tunjukkan perjuangan dia ni bukan setahun 2 tahun tuan-tuan, lebih 40 tahun dalam membela umat Islam di Palestin. Saya nak bagi penjelasan bahawa maksud PKR ini sebuah parti yang liberal yang dimaksudkan bukan liberal dalam soal agama, soal sokongan terhadap Israel dan sebagainya. Itu mereka mengamalkan dasar liberal demokrasi yang mana mereka kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan hak asasi manusia, dia PKR tergolong dalam negara-negara yang menyokong kebebasan bersuara, kebebasan apa lagi? Human right, berhimpun, kebebasan untuk memilih parti politik, kebebasan untuk membuat pilihan dalam sebuah negara yang demokrasi. Itu hak dia lah. Itu hak dia, hak PKR. Tetapi yang cuba digambarkan oleh mereka ini seolah-olah PKR ini sebuah parti yang hari ini menyokong rejim Zionis, menyokong rejim Israel. Itu tak benar. Sudah pun dinafsirkan PKR. Hari ini PMX antara yang paling lantang dan paling kuat melobi negara-negara Arab, paling kuat melobi negara-negara lain untuk menyatakan sokongan, bersolidaritas bersama dengan Palestin dan mendesak negara-negara yang rapat dengan Palestin juga, dengan Israel juga, supaya menyokong usaha untuk gencatan senjata. Itu sebab bila PMX pergi ke Singapura pun, Singapura menghormati pendirian kita yang menyokong Palestin. Singapura yang rapat dengan Israel juga menyokong, dan sama pendirian dia, mereka mahukan supaya gencatan senjata dan peperangan dihentikan di Semenanjung Gaza dan pencin dan sebagainya itu. Pandangan tu apa pun saya nak beritahu lah memang saya menyokong penuh kalau misalnya kita memberi pembelaan kepada veteran-veteran Angkatan Tentera ni. Memang saya menyokong penuh. Namun saya nak beritahu, kalau kita nak bagi pencen kepada semua anggota tentera yang tidak berpencen ini, saya tak nampak lah
mana-mana kerajaan yang mampu untuk buat, sebab kos dia terlalu tinggi. Kos dia terlalu tinggi. Namun kita nampak saya agak heran jugalah macam mana Datuk Seri Anwar boleh buat Dia boleh bagi setiap anggota tentera yang tidak berpencen itu RM1,000 untuk tahun depan. So ini saya rasa satu permulaan awal. Dan untuk kaki tangan awam, walaupun dah lama tak dapat kenaikan gaji ni, sementara menunggu perbincangan, kajian dan sebagainya ni, PMX dah bagi dahulu RM2,000 sebagai permulaan. Biasa diumumkan untuk kaki tangan awam ni paling kuat pun RM500 kan. Tapi sekarang dah dapat sesedara RM2,000 untuk kaki tangan awam. Kalau orang yang beruniform ni, yang penguatkuasa ni, dapat lagi ekstra RM1,000. Bagi saya itu pun dah satu pencapaian yang cukup baik. Sudah ada pengiktirafan kepada anggota-anggota veteran kita. Kerajaan hari ini masih lagi dalam perincian untuk menyelaraskan semula pencen dari jawatan atas sekali sampai ke bawah. Cuma kita minta kawan-kawan kita berilah masa pada kerajaan untuk membuat kajian, kerana ini melibatkan perbelanjaan yang sangat besar, tuan-tuan. Sangat besar. Okey, masalah kita punya TikTok ni dah kena kacau. Kenapa? Dia lag. Dah jatuh. Tiba-tiba tinggal 43 daripada 700 lebih. Dia orang apa ni, shadow ban ni. TikTok live ada problem. Ada problem. Tak boleh teruskan dekat Facebook. Okey, ada lagi? Okey, Tok. PN juga dia kan mendakwa ada beberapa ahli parlimen mereka ni ditawarkan projek jika menyokong PMX. Saya nampak ni Hamzah ni dia terlalu banyak berhalusinasi. Dia lulu. Dia lulu. Sebab apa? Yang tawarkan projek, yang ugut itu semua kerja-kerja yang bos dia buat. Itu semua kerja-kerja yang Muhyiddin buat. Apa yang terjadi kepada Mas Ermiati? Apa yang terjadi kepada Mustafa Muhammad? Hamzah sendiri, kenapa dia lompat? Jangan lupa tu. Yang wakil rakyat UMNO yang 16 orang ni, kenapa dia orang lompat? Dan jangan lupa dalam mesyuarat MT Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin berhubung dengan scheme of things. Itu siapa yang buat? Jadi janganlah kerana kamu buat, kamu fikir semua orang pun buat macam kamu. Silap tu. Tak betul. Kita tak buat perangai macam Hamzah Zainuddin, macam Muhyiddin Yassin and the gang. Okey? Okey, Tok. Kita lari sikit daripada soalan Perikatan Nasional ni kan, Tok? Ada satu isu ni, Tok. Gelisah tu. Macam gini. Itu kena faham sikit. Kementerian Pertahanan telah pun mengeluarkan penjelasan. Okey? Sebenarnya yang kena pergi PLKN ini ialah mereka yang lahir selepas 2007. Siapa yang lahir selepas 2007 dan ke atas, maknanya budak yang berusia hari ini 16 tahun, tahun depan umur dia 17 tahun. So 17 tahun dan ke atas diwajibkan untuk pergi latihan khidmat negara. Kalau dulu 3 bulan, sekarang separuh je, 45 hari saja. Dan adakah wajib mesti pergi? Boleh minta penangguhan. Penangguhan itulah yang boleh tangguh daripada umur 17 sampai umur 35. Bukan kita suruh orang yang hari ni 35 tahun dah carry baby lah, dia orang siap buat apa? Buat apa ni, poster buat carry baby. Allah, janganlah buat perangai buruk sangat macam tu. Kalau nak reka fitnah sangat pun kan.
Inilah puak-puak Perikatan Nasional tuan-tuan. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia mereka fitnah spin, mereka fitnah spin. Tak ada kerja lain. Sebenarnya yang kena pergi ni tuan-tuan, umur dia 17 tahun dan ke atas. Hari ni sekarang ni yang lahir tahun 2007, sekarang 16 tahun. PLKN akan bermula semula tahun 2004. Maknanya tahun depan. Okey? Tahun depan. Tahun depan. Ada yang cakap pembaziran duit rakyat. Kalau duit ni bagi kat pemandu teksi macam Kamal ni, mesti dia setuju punya. Betul lah Kamal? Kan? Bila kita nak buat benda yang baik, PLKN, semua dikira tak baik. Ikut hati dia lah. Itu hak dia untuk berfikir begitu kan. Tetapi kita pun ada sebab kenapa kita nak hidupkan balik. Ada sebelum ni kawan-kawan bekas PLKN, mereka mengharapkan bila PLKN ini dihidupkan balik, maka mereka akan diambil semula bekerja. Itu pun harapan kawan-kawan yang dulu bertugas di PLKN. Tetapi PLKN 2.0 ini, saya difahamkan kita melakukan langkah sehabis jimat. Maksudnya kita tak hire camp luar, kita buat semua di camp tentera. Dan kemungkinan besar petugas-petugas PLKN pun terdiri daripada anggota tentera. Okey? Ini kena jelas. Okey, ada lagi?